Nama saya Khairul Nazwan bin Rozi. Saya sebagai pengarah dan juga penulis skrip bersama untuk naskah Asramara Dom Putra Act 2. Okey, naskah ataupun karya Asramara Dom Putra Act 2 ini adalah boleh kata daripada naskah yang asal lah, naskah Asramara yang part 1. Ini Act 2 ni, part 2 ni bercerita tentang Ijan yang mana mengalami permainan minda di dalam kepalanya, cuba untuk menyelesaikan masalah buli yang telah berlaku yang mengakibatkan kawannya, sahabatnya iaitu Sophie meninggal dunia. Jadi permainan minda yang berlaku itulah satu misi menjadi satu misi untuk Ijan membetulkan kesilapan-kesilapan kerana dia tidak bertindak dulu. Jadi objektif karya ini, cerita Asramara Dom Putra ini sebenarnya mengangkat tema buli, dan kita bukan nak menunjukkan tentang buli itu, tapi kita nak menunjukkan bagaimana orang yang melihat buli, yang tidak bertindak, yang hanya diam dan pejam. Jadi dalam karya ini mengajak penonton untuk bertindak sekurang-kurangnya, sekecil-kecil tindakan bagi mengubah perbuatan buli itu menjadi lebih tidak terjadi dan tidak membahayakan sehingga boleh meragut nyawa. Jadi naskah ini juga memang kita nak menekankan tentang bagaimana manusia itu sendiri perlu berubah daripada sikap orang yang suka membuli kepada nilai-nilai yang lebih kepada kasih sayang dan juga cinta itu sendiri. Okay. Pemilihan pelakon dibuat oleh kami, saya sebagai pengarah dan juga produser saya memilih pelakon-pelakon yang ada kualiti lakonan yang baik. Sebab kita memilih pelakon-pelakon teater yang mana mereka ni di dalam komuniti mereka, pelakon teater ini popular di kalangan komuniti. Jadi mereka ini ada kualiti lakonan yang baik. Jadi saya memilih mereka kerana karya ini memerlukan ataupun menuntut watak ataupun permainan watak itu dengan sangat baik. Jika tidak, ia akan menampak sebuah karya yang agak longgar. Jadi permainan pelakon itu sendiri penting bagi karya inilah. Okay. Diikutkan memang karya asal Asramara dulu adalah semua pelajar-pelajar wanita berlaku di dalam Dom Putri, tapi kali ini kita mengangkat Dom Putra, semua pelajar-pelajar yang lelaki. Sebab apa? Pada kejadian yang berlaku di Dom Putri ketika itu, ada Dom Putra juga yang sedang berlaku sesuatu. Jadi kita angkat Dom Putra itu kerana di dalam Dom Putra yang kita tahu ada juga isu yang boleh dicongkel dalam Dom Putra itu sendirilah. Contohnya buli tadi, buli, lepas tu ada amang seksual sendiri itu, dan kita ada pelbagai isu lah tentang kepimpinan sendiri sebagai seorang pengawas yang nak diangkat sebagai ketua dan exco pengawas tahun depan tu. Jadi memilih Dom Putra, salah satu sebabnya adalah menjenamakan nama tajuk Asramara itu sendiri untuk dipelbagaikan lagi setelah mendapat sambutan yang hangat Asramara yang lepas, Dom Putri. Okey, sebenarnya tajuk Asramara ni dipilih sebelum ada jalan cerita ataupun sebelum ada plot ataupun apa. Tak ada idea untuk kisah, tidak ada cerita ataupun apa-apa idea pun. Cuma Asramara ni wujud sebab ketika itu produksi kami bermalam ataupun stay base kami di Menara Mara, dan kami bermalam di situ, membuat aktiviti, berkarya di situ, dan seolah-olah seperti asrama kami, asrama di Mara. Jadi kami rasa macam, tim kami rasa macam tajuk ni sedap kalau buat tajuk teater. Dan kemudian lepas tu barulah kami buat cerita yang sesuai, yang semestinya mesti berkisahkan tentang asrama lah. Dan selepas itu bila membuat asrama Ra itu sebenarnya adalah rahsia agung. Tapi ada penonton-penonton yang sangat berminat dan mereka membuat research, kajian apa tu Ra tanpa bertanya kepada kami, dan mereka telah menemui secara tidak sengaja dalam satu bahasa yang saya tak ingat, Ra itu bermaksud roh yang tak lepas, roh yang tergantung, roh yang tergantung. Jadi yang ada satu urusan yang belum selesai. Hari Ra itu sih secara kebetulannya. Jadi kita teruskan di dalam Asramara Dom Putra ni pun tetap ada roh yang tidak selesai urusan. Dia kalau ikut gaya asal, saya niat nak tulis seram, tapi dia jadi macam dark comedy, black comedy. Fahaman dark comedy ni kat mana? Ya?
fahaman mungkin orang luar mungkin tak tahu. Okey, dark comedy ni sebenarnya dia menyentuh ataupun bercakap tentang isu-isu yang sensitif, isu-isu yang jarang untuk orang perkatakan di khalayak orang ramai, tapi disebut dengan situasi dan suasana yang agak kelakar. Jadi contohnya macam pasal kematian, tapi kematian itu seolah-olah disebut sebagai satu perkara yang boleh diketawakan. Itulah contoh-contoh dark comedy yang cakap. Dan ada juga berlaku tragedi yang mana dalam kisah itu dark comedy itu berlaku juga tragedi. Okey, sebenarnya perlu ada satu tindakan yang berani lah. Lagi-lagi bila mana kita menyentuh tentang isu ni, kita sedang mengajak orang untuk berubah dari segi pemikiran, untuk berubah dari segi menilai sesuatu yang sensitif. Itu bukan lagi sensitif yang malu untuk dicakap, tapi sensitif itu adalah untuk kita bertindak supaya perkara itu tidak berlaku pada generasi-generasi yang akan datang. Bertindak sekarang sebelum terlambat dan menjadi penyakit yang susah nak dibendung lagi. Okey, sebagai pengarah sebenarnya cabaran yang paling utama sekali adalah untuk mengekalkan expectation ada tekanan yang mana bila mana penonton-penonton ataupun peminat-peminat asramara itu sendiri mahu melihat karya ini setanding. Itu satu cabaran yang membuatkan saya perlu berusaha lebih, setidak-tidaknya setanding dengan karya yang asal. Untuk karya inilah itu cabaran yang paling utama. Okey, untuk yang pertama yang anda semua penonton, para penonton semua perlu dan wajib menonton persembahan ini adalah sebab kita dah terbukti karya asal asramara itu mendapat sambutan yang baik dan juga berada dalam standardnya yang tersendiri dan menyentuh hati orang-orang yang terdahulu menonton. Tapi yang kali ini something special, something new yang datang dan juga ingin menyentuh hati-hati anda. Yang kedua pula adalah jika anda pernah dibuli, adik anda pernah dibuli, ataupun tak kisah sama ada di tempat belajar ataupun universiti ataupun di tempat kerja sendiri, di pejabat anda pernah dibuli, inilah masanya untuk melihat, menilai bagaimana cara kita untuk bertindak sekurang-kurangannya sekecil-kecil tindakan untuk mengubah sendiri suasana buli itu. Okey, yang ketiga adalah sekarang kita dalam fasa endemik, masih boleh keluar lagi, jadi ambil kesempatan ini untuk menonton. Persembahan teater sudah mula banyak dan sudah mula berada di mana-mana. Ambil kesempatan ini untuk menonton selagi kita masih boleh keluar rumah. Okey, persembahan Asramara Dom Putra Act 2 ini akan berlangsung di PJLA Jayawan, Petaling Jaya. Dan anda semua boleh membeli tiket di website kami www.revolutionstage.com. Okey, harga tiket hanya 65, 75 dan 85 mengikut kedudukan kerusi anda memilih. Okey, jadi datang pada 26 hingga 30 hari bulan Oktober ini. This is how we do this. In one way I'm yours. In one way we're strangers. But I know